yang perlu dibayar untuk pembebasan bumi Palestin. Saya tak nak pergi jauh. Saya nak cerita pengalaman saya bersama-sama dengan keluarga saya yang berada di sana. Hari-hari pertama serangan, isteri saya dia menghantar mesej kepada saya. Dia kata, saya minta izin untuk keluar daripada rumah kita ni. Sebab rumah kita ni sebangunan dengan Cinta Gaza Malaysia, NGO. Ada bangunan-bangunan NGO yang telah diledakkan. Kawasan-kawasan rumah kita telah pun dibom, maka tidak selamat lagi untuk saya kekal di sini. Maka saya minta izin untuk keluar, pergi ke tempat yang lebih selamat. Mereka pindah dengan sebuah rumah dekat dengan rumah kami. Rumah adik ipar. Tak sampai 24 jam mereka duduk di sana, tiba-tiba masjid di depan rumah adik ipar saya tersebut dibom. Bila mana dibom, rumah adik ipar pun turut terkesan. Maka ketika itu, isteri saya dia ambil anak saya yang bongsu, yang namanya Ibrahim Al-Khalil, umur 1.5 tahun. Ambil anak ini, tarik anak-anak yang lain, nak keluar daripada rumah, dibawa ke tempat yang selamat. Datang para pemuda yang melihat pengeboman berlaku di kawasan tersebut. Mereka datang untuk selamatkan siapa yang boleh diselamatkan. Mereka ambil anak saya daripada pangkuan isteri, dibawa lagi ke tempat yang selamat. Maka isteri saya bawa anak-anak saya yang lain. Haurak usia dia 5 tahun. Qamar usia dia 4 tahun. Dibawa keluar daripada rumah tersebut melalui jalan raya nak pergi ke tempat yang lain yang lebih selamat. Di hadapan mata mereka, tangan-tangan, kaki-kaki yang dah terputus. Anggota-anggota badan yang bersepah di jalan raya. Para syuhada, pemuda-pemuda, wanita-wanita, kanak-kanak 11 orang terkorban, mati syahid dalam serangan tersebut. Mereka keluar, mereka pergi pula ke tempat yang lain untuk berlindung di sana. Beberapa hari selepas daripada itu dapat arahan daripada Zionis Israel, kosongkan kawasan utara Gaza, kosongkan kawasan bandar Gaza, lagi ke bahagian bawah, di bahagian Gaza Selatan dan Gaza Tengah. Maka isteri saya sama-sama dengan 1.1 juta orang diarahkan untuk berpindah daripada kawasan tersebut supaya mereka mudah untuk masuk buat ground invasion, serangan melalui jalan darat. Isteri saya dihantar mesej kepada saya. Dia kata, saya nak minta izin daripada kamu untuk gunakan kenderaan kita ni untuk pergi lari ke Gaza Tengah, tempat yang lebih selamat, sama-sama dengan anak-anak kita dan juga keluarga ipar. Saya sebut kepada isteri saya dalam keadaan marah. Saya kata kepada beliau, engkau wahai isteriku, datuk engkau adalah seorang asyahid. Suami engkau adalah seorang asyahid. Adik engkau baru tahun 2014 mati sebagai seorang asyahid. Macam mana engkau nak ambil kenderaan kita untuk pergi meninggalkan rumah kita? Maka rombongan pun meninggalkan tanah orang-orang Palestin. Rombongan ini bertanya kepada ketuanya, sebab apa pemuda ini tak makan makanan yang kami bawa? Kita ditanya kepada pemuda tersebut, pemuda tersebut membalas, aku haramkan. Dia sebutkan apa? Dia kata, Nakbah 2.0. Malam selepas Isyak aku keluar, di mana orang Zionis boleh ambil tanah-tanah orang Palestin yang telah ditinggalkan dengan begitu mudah. Tapi aku tinggalkan rumahku dalam keadaan anak-anak dan isteri aku tidak ada makanan untuk dimakan. Isteri saya senyap. Esok dia balas, aku tinggalkan mereka dalam keadaan kelaparan. Dia kata, alhamdulillah semalam kami bawa makanan, aku tak tergamak dalam keadaan mereka masih baca Al-Quran 30 juzuk. Maka aku simpan makanan yang kau bawa ini, kami ketenangan. Nanti selepas subuh dah habis, tidak akan meninggalkan rumah, balik potong-potong makanan ini untuk kami makan bersama-sama. Walaupun ia dibom di atas kepala-kepala. Maka tadi dia pemuda ni dia balik ke rumah, bawa bersama dengan dia shawarma, bawa bersama-sama dengan dia anggur, bagi makan kepada anak-anak, melepaskan rindu dengan anak-anak, bermain bersama-sama dengan mereka. Lalu disuruh isterinya pergi menyiapkan makanan di dapur. Dia panggil anak dia yang paling sulung. Pemuda ni namanya Syahid Ashraf Mushtahab. Dia panggil anaknya yang sulung, dia suruh duduk di tepi dia. Dia sebut kepada anaknya ini, dia kata, wahai anakku, aku nak bagi tahu kepada engkau satu benda. Kau dengar betul-betul apa yang aku nak sampaikan. Lalu dia khabarkan kepada anaknya satu perkara, beberapa patah perkataan yang tidak boleh dilupakan sampai bila-bila. Dia kata apa? Dia kata, wahai anakku, esok aku akan mati syahid. Lama tak jumpa ayah, tiba-tiba balik bagi tahu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada dia. Dia nak mati syahid. Firasat para syuhada, dia dapat rasa bila mana Allah nak tarik nyawa dia untuk berada di sisi Allah. Maka budak ni yang 8 tahun terkejut, bangun nak pergi bagi tahu ibunya di dapur apa yang ayahnya bagi tahu. Ayahnya tarik balik tangan dia. Ayah dia kata kepada dia, wahai anakku, khabar ini adalah khabar untuk orang lelaki sahaja. Jangan kau bagi tahu kepada sesiapa apa yang aku khabarkan kepada engkau, melainkan setelah aku betul-betul mati syahid. Kemudian dia kata, aku nak tinggalkan kepada engkau 3 wasiat. Yang pertama sekali, kau kena jaga emak engkau dan juga adik-adik engkau. Selepas aku syahid, jangan biarkan mereka rasa seolah-olah telah kehilangan seorang suami dan juga seorang ayah. Jaga mereka, apa yang mereka nak tunaikan dan impikan.
Kemudian disebut yang kedua, engkau kena berpegang kepada Al-Quran. Setiap hari pegang Al-Quran, baca Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai panduan. Sebaik saja kau tinggalkan Al-Quran, maka hidup engkau akan berada di dalam kegelapan. Kemudian disebutkan yang ketiga, aku telah memulakan jalan ini, jalan perjuangan ini untuk pembebasan bumi Palestin. Pastikan engkau mengikuti jalan yang sama sampailah apa yang telah aku mulakan berjaya untuk dicapai. Maka dia tinggalkan anaknya, dia pergi berehat. Sebelum keluar untuk meneruskan semula kerja-kerjanya, anaknya pergi keluar keesokan hari mengikuti kelas berenang di laut sebagaimana disuruh oleh ayahnya. Dia pergi ke laut, belajar berenang bersama-sama dengan kawannya. Mendekati waktu zuhur, dia balik ke rumah. Dia dapati bahawa orang semua sedang berkumpul di rumahnya. Dia tanya kepada maknya, apakah yang telah berlaku? Mak dia kata, kau masuk dalam dan kau tengok sendiri. Dia masuk ke dalam, tanya kepada ahli keluarga yang ada di dalam, dan dia dapati bahawa ayahnya telah pun betul-betul mati syahid. Bila dia dapat berita bahawa ayahnya mati syahid, dia sebut kepada pakcik-pakciknya, dia kata, di manakah jasad ayah aku? Aku nak belai rambutnya buat kali yang terakhir, aku nak usap pipinya, aku nak cium dahinya. Maka pakciknya buat apa? Pakciknya keluarkan satu beg plastik berwarna hitam. Dia kata, tempat operasi ayah engkau telah diletupkan. Batang tubuh ayah engkau berkecai. Apa yang dapat kami kutip, sisa-sisa ayah engkau semua ada dalam beg plastik ni. Kalau kau nak, kau ambil dan kau